Kerajaan berterima kasih dengan sambutan yang sangat menggalakkan sejak pelancaran inisiatif pendapatan rakyat IPR pada 26 Februari 2023 yang lalu. Saya pada awal perbincangan di peringkat kementerian, kebimbangan kami ialah oleh kerana pendekatan ini agak berlainan dengan skim yang selalunya diusahakan oleh kerajaan, iaitu memberi bantuan terus. Skim ini memerlukan orang ramai daripada golongan miskin tegar dan juga B40 tampil ke hadapan untuk mengisi peluang-peluang menjana pendapatan yang ditawarkan oleh kerajaan. Kebimbangan saya awal itu ialah ia tidak dapat sambutan. Kebimbangan saya juga ialah orang ramai contohnya mengambil masa untuk beralih dari segi tabiat penggunaan, consumer behavior, kerana kita juga dengan kaedah dan strategi serampang, pelbagai serampang tadi itu, bukan setakat kita nak turunkan harga barang itu, tetapi kita juga ingin menggalakkan orang ramai supaya beralih kepada mesin vending. Kerana itulah yang satu kaedah yang lebih baik di masa hadapan, yang membantu negara membaiki beberapa struktur ekonomi. Contohnya, pergantungan kita kepada pekerja asing. Kita tidak boleh seterusnya selama-lamanya berharap bahawa akan ada orang yang akan serve kita, yang kita perlu mula beralih membeli barang sendiri pada harga yang lebih baik, dan pada masa yang sama dengan peralihan sikap dan tabiat kepenggunaan rakyat, itu akan membolehkan industri mesin vending ini tumbuh dengan lebih cepat. Kerana industri itu akan menyediakan peluang pekerjaan kepada engineer, technician, TVET dan sebagainya, dan dia adalah salah satu industri yang paling mudah untuk kita laksanakan IoT. Kalau tidak, bila orang bercerita pasal digital IoT, orang ingat robot, orang ingat satelit, orang ingat benda-benda yang cukup rumit. Dia sebenarnya bermula dengan mesin vending. Kan? Jadi sebab itu, setakat ini saya boleh beri kemaskini bahawa melalui laman IPR, ipr.epu.gov.my, seramai 22,319 orang pengguna sah telah mendaftarkan diri di laman web. Jadi dalam tempoh seminggu, saya ingat itu satu permulaan yang baik. Kerana sasaran kita ialah untuk mencapai 100,000 orang dalam masa setahun. Sudah tentu yang mendaftar ni kita kena tapis, kita kena padankan. Tapi kalau dalam tempoh seminggu, dia sudah mencapai 22,319 orang pengguna sah berdaftar. Itu bagi saya adalah satu galakan yang baik juga kepada kementerian saya bahawa kita ada peluang untuk betul-betul melaksanakan ini dengan meluas dan berjaya, kerana sambutan ataupun orang kata product market fit tu ada. Dia diterima sebagai satu kaedah yang dikira masuk akal oleh rakyat. Daripada jumlah itu, 52% daripada pendaftaran itu adalah untuk insan, iaitu pengusaha makanan. Jadi sambutan yang paling tinggi itu ialah untuk orang ramai daripada golongan miskin tegar dan juga daripada golongan B40 untuk mengusahakan mesin vending. Jadi seperti yang kita sangka semasa kita rancang, memang kita mengunjurkan bahawa sambutan yang paling besar kerana dikira paling bagus peluang untuk menjana pendapatan dan paling mudah untuk keluarga-keluarga B40 dan miskin tegar ini ialah dengan mengusahakan makanan siap melalui mesin vending. Seterusnya 29% adalah untuk intan. Jadi daripada jumlah yang memohon itu,
29% memohon untuk menyertai program-program usahawan tani kerajaan untuk mengusahakan tanah-tanah kerajaan, dan bakinya 19% ialah untuk ihsan, inisiatif operator perkhidmatan. Kita akan beri tumpuan supaya selain daripada penyertaan yang lebih tinggi di kawasan, di negeri-negeri yang seperti Selangor, Johor, Perak, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, kita juga akan pastikan bahawa negeri-negeri yang mempunyai miskin tegar yang lebih ramai ini perlu ada campur tangan khusus, bukan saja daripada kementerian, tetapi juga kepada pemegang-pemegang taruh daripada negeri-negeri tersebut. Pemegang-pemegang taruh ini termasuklah orang ramai sendiri. Kalau tengok ada jiran yang miskin dan boleh mendapat manfaat daripada program ini, boleh didaftarkan. Beritahu dululah jiran tu, beritahu kat dia, yakinkan dia dan daftar. Pemegang taruh lain termasuklah kerajaan-kerajaan tempatan, kerajaan-kerajaan negeri, ahli-ahli parlimen, adun-adun di kawasan-kawasan ini supaya mereka membantu penduduk di kawasan mereka untuk masuk program seperti ini. Di peringkat kementerian, selain daripada menumpukan pelaksanaan secara nasional seperti yang kita telah lancarkan minggu lepas, kementerian juga akan memanggil pimpinan daripada 20 daerah paling miskin di seluruh Malaysia supaya kita usahakan dengan tumpuan khusus di daerah-daerah yang paling miskin ini. Jadi insya-Allah saya akan bekerjasama dengan KSU dan juga pimpinan kementerian yang terbabit untuk kita akan mengadakan perjumpaan dengan segera dalam tempoh 1-2 minggu daripada sekarang dengan pegawai-pegawai daerah yang terbabit, pegawai-pegawai kerajaan yang terbabit, wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun terbabit di daerah-daerah termiskin di Malaysia. Ini termasuklah contohnya kalau di Sabah contohnya kan, di Tongot, di Pitas, di Kota Marudu, di Beluran, di Kudat, di Telupit, kemudian Pusa, Nabawan, Kota Belud kan. Kemudian kalau di Kelantan, di Jeli, di Kuala Krai, Gua Musang, Bacok, Pasir Mas, Tumpat, dan kalau di Terengganu dari Besut, Marang, Hulu Terengganu, Machang dan Dungun. Ini adalah antara daerah-daerah yang termiskin di Malaysia. Jadi pelaksanaan ini akan dibuat secara selari dengan fokus di peringkat kebangsaan, tetapi juga khusus juga kepada 20 daerah termiskin di seluruh Malaysia. Dan saya berharap supaya perkara ini tidak dipolitikkan. Dan saya jemput wakil rakyat daripada pembangkang. Kerana sebahagian besar juga, terutamanya kalau di kawasan Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, ini melibatkan kawasan-kawasan daripada wakil rakyat, adun dan parlimen pembangkang. Jadi kita akan jemput mereka duduk dan supaya mereka turut serta meyakinkan, mencari orang miskin, meyakinkan dan bawa masuk ke dalam inisiatif ini. Dan ini insya-Allah langkah seterusnya. Sementara sekarang ini kita sedang memproses permohonan-permohonan supaya kita boleh mula dengan pemohon-pemohon yang sudah 22,000 orang tadi kan.